sejahtera dan salam kasih sayang buat semua. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh Exco Pertim yang berusaha dan pastinya mendoakan kelancaran serta kejayaan program kita pada pagi ini. Segala penghargaan khasnya kepada wanita hebat Pertim iaitu Puan Hajah Siti Rozita yang merupakan setiausaha Pertim dan juga merangkap produser bagi program kita pada pagi ini. Salam perkenalan buat semua rakan-rakan industri dan juga insan-insan hebat di luar sana. Saya Intan Ahmad selaku moderator bagi program ini ingin mewakili Pertim untuk mengucapkan terima kasih atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan semua bersama-sama dengan kami pada pagi ini membicarakan topik pengurusan kewangan tadika. Jadi sekarang kita masih menunggu lebih ramai rakan-rakan kita di luar sana untuk sama-sama dalam sesi bual bicara pagi ini. Jadi kepada yang sedang menonton, boleh bantu kami untuk hepakan kepada lebih ramai lagi rakan-rakan di luar sana. Tekan butang share kita jemput ramai lagi untuk mendapat ilmu dan manfaat bersama insya-Allah. Okey. Tak dah masuk Assalamualaikum. Okey, insyaAllah kita actually bersama dengan seorang insan hebat yang telah dijemput sebagai panel jemputan bersama-sama dengan kita dalam bual bicara pagi ini. Beliau yang saya maksudkan adalah Tuan Farhan Haji Alias iaitu Ketua Pembangunan Bisnes dan jenama kumpulan Al-Baghdadi atau lebih mesra dikenali dengan panggilan Ustaz Farhan. Selamat datang Ustaz. Okay, terima kasih Puan Intan. Selamat datang. Alhamdulillah PKP pagi-pagi hari ni dengan Puan Intan yang cukup ceria pagi ni. Saya rasa sangat baru untuk saya. Alhamdulillah saya seawal sementara kita tunggu sahabat-sahabat kita masuk ni, saya seawal lepas subuh tadi sebaik saja solat subuh hari ni keluar awal sikit kerana ada urusan di kompleks daya bumi, dan tadi alhamdulillah sampai sekitar jam 8 begitu ke sana, dan cun-cun tadi dalam 10 minit sebelum kita live sampai office alhamdulillah. Dan tajuk ni kerana bila bercakap tentang pengurusan keuangan ni biasanya kita, kalau orang perempuan lah, minta maaf Puan Intan Ya, saya mengerti. Biasa kan orang perempuan dia kata saya duit ni saya tak nak ambil tahu kan. Tapi duit abang duit saya duit itu satu sebenarnya itulah pengurusan keuangan secara dasarnya. Kita dapat duit, then kita pun fikir macam ke mana nak belanja dan sebagainya. Sebenarnya itulah pengurusan keuangan. Hari ini kita nak bercakap tentang pengurusan kewangan yang lebih besar lah skop dia kan. Kita tentang tadika, dan kadang-kadang kita rasa macam pening lah, serabut lah dengan duit yang kita kutip kan. Macam mana nak record, kenapa perlu record, lepas tu duit ni belanja untuk apa. Memang kita rasa macam Ustaz dah buat kita berdebar sebenarnya. Tapi sebelum tu Ustaz, sebenarnya kita belum bermula lagi Ustaz. Kita masih menunggu rakan-rakan kita. Belum start lagi. Belum start lagi Ustaz. Ustaz nampaknya dah sebenarnya bersemangat lebih tu sebab nak bercakap topik kewangan ni. Biasanya kalau kita cerita pasal kewangan dia rasa macam boring kan, rasa macam macam berat. Kalau subjek financial management ataupun subjek accounting, biasanya orang akan tengok orang accounting ni orang yang tak nak bercakap dengan orang kan. Biasanya boring lah. Memang akan menguap lah kalau topik finance nombor. So sebenarnya di situlah kita kena timbulkan keceriaan dulu supaya barulah nanti senang untuk kita memahami terma-terma yang kita akan share kan. Betul. Okey, sekarang ni kita baru ada 21 orang peserta Jadi
akan lebih ramai lagi rakan-rakan di luar sana untuk sama-sama mendapat manfaat dan kita hari ini insyaAllah. Jadi kepada rakan-rakan yang telah bersama dengan kita pada pagi ini, boleh tekan share ya. Kita hebahkan dengan lebih meluas lagi. InsyaAllah. Boleh share, boleh like. Kalau yang ada page tu boleh share dekat page masing-masing. Kalau yang ada group, tolong share dekat group ya. Dekat profile personal pun boleh launch apa kita punya live video, boleh share. Dan kalau ada WhatsApp, boleh share juga link WhatsApp ya. Sebab kita nak seramai mungkin orang dapat manfaat daripada tajuk yang kita bincangkan pagi ni. Ya, betul. Dan kita nak supaya pengusaha-pengusaha tadika kita seperti menghirup nafas segar di tepi pantai Kuala Terengganu hari ni. Ya, sebab saya di Kemaman Terengganu ya. Ustaz di mana ya sekarang? Ustaz di mana ya? Office saya di Selayang 18 di Bandar Baru Selayang lah. Berhampiran dengan PKPD. Jadi kami office belum beroperasi, tapi saya sendiri datanglah ke office untuk tengok, melihat. Memang sepanjang PKP ni saya selalulah ke office. Sebab tak ada orang kan, kita risau juga. Betul. Kawan-kawan kita yang buka tadika pun ada yang kena pecah masuk. Kadang-kadang ambil benda simple je. Ambil pemanas air lah. Misalnya. Kan? Jadi, tapi kita nak baiki, nak apa semua tu. Itu sebenarnya satu kos lah. Jadi saya make an effort lah. Seminggu sekali tu datang office. Tapi minggu ni hari-hari pun Intan. Macam dah semangat nak masuk office ni. Yelah, sebab sekarang PKP pun dah longgar kan. Okey Ustaz, boleh izinkan saya untuk memperkenalkan Ustaz lebih rapat lagi ya. Okey, jom kita kenali Ustaz ya. Beliau mempunyai professional qualification dan merupakan chartered accountant di Malaysia Institute of Accountant dan juga merupakan licensed secretary undergraduate Malaysia Institute of Chartered Secretaries and Administrator. Betul. Beliau pernah memegang jawatan sebagai assistant auditor di Jabatan Audit Negara and currently serve as Chief Branding and Business Development Kumpulan Al-Baghdadi ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bukan calang-calang orangnya ya, panel jemputan kita pada hari ini. Alhamdulillah beliau sudi untuk berkongsi ilmu hebat dan pengalaman berharga beliau dalam dunia pengurusan kewangan pada pagi ini yang membicarakan pengurusan kewangan tadika khasnya bersama dengan kita semua. Jadi Ustaz, tak lengkap rasanya jika program kita hari ini tanpa tema suci ya. Jadi tanpa membuang masa, kita sama-sama lah ya bacakan umur kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Okay. Alhamdulillah. Jadi berapa orang ya setakat ni? Dah ramai ya bersama dengan kita. Tolong share, like di page anda ya. Kita nak lebih ramai lagi rakan-rakan di luar sana untuk bersama-sama dengan kita. Boleh komen dekat bawah tu anda daripada mana, mengusahakan, mungkin ada juga pointan ni yang join kita ni bukan di kalangan pengusaha taska, mungkin yang mengusahakan bisnes pendidikan ke institusi pendidikan. Boleh share boleh perkenalkan diri, kita akan insyaAllah sama-sama baca komen yang anda bagi dekat bawah tu untuk kita dapatkan manfaat lah. Sharing lah sikit kan, musim PKP ni jual apa, serunding daging ke, keropok lekor ke. nak ada buat part-time apa-apa sepanjang PKP? Kita ada buat part-time juga ke? Saya sepanjang PKP ni saya buat ni je lah, grab food untuk anak-anak kat rumah. Hebat nampaknya. Sambil-sambil tu yelah kita apa orang kata, mengisi, kita dah biasa sibuk, dah biasa bekerja, jadi tiba-tiba kena PKP tu memang jam jugalah kan, sebab biasanya pagi lepas subuh tu memang dah siap mandi semua, hantar anak sekolah,
pukul 7 tu biasa saya dah settle dah. Anak-anak semua dah sampai sekolah. Yang masuk taska dah sampai taska. Pointan yang risau nampak je muka muda. Memang saya nampak muda tapi anak dah insyaAllah bakal masuk 5. Ya, masih lagi isteri kekal 1. Pointan jangan aminkan yang bukan-bukan. Ya. Jadi bila pukul 7 pagi kita dah biasa dah dengan suasana yang kita keluar kerja kan. Walaupun office saya masuk 8.30, staff-staff masuk 8.30 tapi biasa saya pukul 7.30, 8 tu saya dah bergerak ke office dan biasanya sebelum staff masuk saya dah sampai lah. Dan kita akan penuh lah pagi dengan meeting, jumpa orang, discussion. Memang itu penuh kan, kadang-kadang orang call kita bertanya consultation melalui phone dan sebagainya. Tapi hikmah PKP ni saya dapat belajar sesuatu. Lepas ni saya rasa mungkin saya banyak meeting dalam bilik je. Maksudnya betul. Memang kan? Saya akui itu adalah hikmah PKP banyak yang kita belajar tentang ilmu digital sebenarnya. Sebab sebelum ni yelah kita dah biasa. Saya dengan pengalaman tu kita dah biasa secara konvensional lah. Kalau nak meeting, nak jumpa, nak bincang, kena jumpa sebab kita bukan syarikat IT. Kalau syarikat IT dia biasa. Kalau syarikat IT dia dah biasa meeting dengan developer daripada India, meeting dengan developer daripada Jepun dan sebagainya, semuanya online, Zoom dan sebagainya. Kita ini kira macam dipaksa lah ni untuk gunakan perkhidmatan online ni. Jadi bila macam tu saya macam mula terfikir lepas ni lagi senang lah kalau daripada Johor, kalau daripada Kelantan ke, daripada mana Perlis ke, dah tak perlu datang office, kita create satu Zoom meeting ataupun kita guna Skype, kita dah boleh meeting daripada sini kan. So tu satu benda yang saya rasa hikmah lah untuk saya, dia paksa saya belajar untuk bidang IT ni lah. Okay, sekarang ni kita masih InsyaAllah bagi rakan-rakan yang join kita Pointan mereka boleh share, boleh like, boleh on watch party dekat dia punya page dan sebagainya untuk kita sama-sama join lah pagi ni. Mana Pointan tinggalkan saya seorang ni dekat sini? Tak apa, tak ada masalah saya terus juga. Anda tolong share, like sebelum kita masuk pada tajuk kita. Kita akan berbincang satu tajuk yang cukup saya kira InsyaAllah akan bermanfaat untuk sahabat-sahabat yang sama lah. Saya cuba invite seramai mungkin ni kawan-kawan saya ni Pointan. Ya, betul. Untuk klik ni untuk invite join untuk kita share maklumat ni sebab kadang-kadang mungkin dah share dah dekat grup WhatsApp sebagainya tapi mungkin tak perasan. Jadi bila kita nampak lah kan. Pointan tinggalkan saya sekejap. Ya Ustaz. Apa dia Ustaz? Pointan ke mana tadi? Gambar saya seorang je. Mungkin ada gangguan maaf jadi pagi ni Ustaz kita akan membicarakan topik pengurusan kewangan tadika dan langkah bagaimana untuk kita menguruskan kewangan yang baik. Jadi topik ni bagi saya topik yang hangat juga. Kita membicarakan isu kewangan dalam keadaan yang kita semua tahu. Kewangan adalah isu utama yang melanda negara, malah dunia sebenarnya Ustaz. Terkesan akibat pandemik yang melanda. Jadi dalam konteks yang memfokuskan pengurusan kewangan tadika, ada 4 persoalan penting yang ingin kita bicarakan pada pagi ini. Jadi adakah Ustaz telah bersedia? Baik, ready insyaAllah. Okey, Alhamdulillah. Jadi soalan yang pertama Ustaz, penting ke urus kewangan tadika ni Ustaz? Okey, terima kasih Pointan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sahabat yang baru saja bersama. Sebenarnya soalan Pointan tu menyebabkan saya punya minda ni bergegar pagi-pagi ni kan. Sebab penting ke kan? Dia macam tu lah soalan kan. Penting ke kita? Penting ke Ustaz? Dia satu perkara lah kalau kita lihat ini saya ambil dari hadis Rasulullah SAW. Saya ambil dulu angle ni dulu supaya sebelum menjawab soalan tu. Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud jika ada seseorang yang keluar dari rumah untuk bekerja demi menyara kehidupan anaknya yang masih kecil, maka ia telah berusaha di jalan Allah. Jika ia bekerja untuk dirinya sendiri, tidak sampai meminta-minta pada orang lain, itu pun di jalan Allah.
Tetapi jika ia bekerja untuk menunjuk-nunjuk atau bermegah-megah, maka itu adalah mengikut jalan syaitan. Ni hadis riwayat At-Tabrani. Maksudnya dekat sini, apa yang saya nak cuba highlightkan ialah kita ni biasa kita bercakap pasal bekerja. Tak kisahlah bekerja ni kita bisnes ke, kan kita ambil awal ni kan sebelum kita nak masuk tentang apa kita nak bercakap tentang pengurusan keuangan tadika tu. Jadi kita ni bekerja sebenarnya kita telah berusaha untuk follow, untuk ikut jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan. Dan bekerja ni kalau kita pasti kita ambillah syariat Nabi-Nabi, kita ambillah sunnah Nabi-Nabi. Apa yang kita boleh faham dekat sini ialah semua Nabi-Nabi adalah bekerja dan sehingga kan kalau kita lihat bercakap tentang isu keuangan ini, sebelum saya nak masuk pada itu, bercakap tentang isu keuangan ini, Nabi yang kita boleh jadikan contoh yang sehingga tahap tertinggi dalam bidang keuangan ini ialah Nabi apa? Cuba sahabat-sahabat komen dekat bawah tu, ialah Nabi Yusuf alaihissalam, kerana baginda telah dilantik sebagai kita kata kalau dalam konteks kita hari ni Puan Intan, baginda telah dilantik sebagai Menteri Keuangan negara Mesir, dalam keadaan pada waktu baginda lahir ialah pada pemerintahan Namrud. Pada waktu itu apabila baginda sendiri telah pun dilahirkan dan baginda selamat daripada dibunuh sebab Namrud mendapat ilham bahawasanya akan ada lelaki lahir untuk menjatuhkan kerajaan dia. Tetapi alhamdulillah Nabi Yusuf diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kita boleh belajar dekat sini ialah Nabi Yusuf sendiri dilantik menjadi seorang kita cakap dekat sini Menteri Keuangan. Jadi inilah sebenarnya contoh kalau kita bercakap tentang penting ke penting urus keuangan ni. Kalau dia tidak penting, nescaya Allah SWT tidak mengangkat Nabi Yusuf sebagai seorang taraf Menteri Keuangan. Pada hari inilah nak senang faham, pada waktu dulu dia sebut tentang pembesar dan sebagainya yang menguruskan keuangan. Tapi maknanya kalau hari ini ni paling tinggi, tak kira lah kita ada contohnya sekecil-kecil Menteri Keuangan apa? Puan Intan, isteri lah kan biasanya. Betul. Isteri lah yang menjaga keuangan rumah kan. Lepas tu kita ada mungkin kalau persatuan ni kita ada bendahari. Kalau di pejabat atau di institusi ni mungkin kita ada pegawai akaun, pegawai keuangan So dan di level mungkin di peringkat yang lebih tinggi ada yang kita ada menteri kita ada gubernur bank negara dan sebagainya. Semua ni adalah orang-orang yang bercakap tentang keuangan. Nak tahu penting tak pentingnya keuangan ni, kalau kita lihat dalam banyak-banyak pakej ransangan ekonomi ataupun dalam banyak-banyak perkara yang dibincangkan dengan pandemik COVID-19 ni, perkara yang paling utama diberikan keutamaan adalah keuangan. Maksudnya bincangkan semuanya isu kita nak memberikan ruang, memberikan masa, betul? Yang sewa bangunan kita cuba untuk waive ataupun kita cuba untuk mohon penangguhan. Semuanya itu adalah relate dengan isu keuangan. Jadi bila bercakap penting tak penting, dia simple je. Macam ni lah Puan Intan, kalau pun kita terbaring dekat hospital tu kan, tiba-tiba orang datang bawa buah anggur. Puan Intan, makanlah anggur. Saya tak boleh makan kencing manis. Contoh, bukan Intan depan saya ni, Intan lain kan. Tapi kalau tiba-tiba lah bagi duit RM50 kan, dah tengah tak sihat tu, masukkan bawah bantal maksudnya keuangan itu di tahap begitu pun, di tahap kita dah sampai tahap yang agak kritikal pun, kita masih lagi rasa seronok kalau orang bagi kita duit. Even kita besar sekarang ni kan, ni nak raya dah dekat kan, nanti saya share dengan Puan Intan QR code saya. Betul. Tiba-tiba lah saya bagi kita RM50, Puan, ambil lah ni RM50 saya bagi duit raya. Apa perasaan kita? Seronok kan? Kita rasa macam seronok. Walaupun RM50 tu taklah besar, kita boleh dapatkan mungkin lebih daripada tu dengan usaha kita bekerja. Tetapi kerana nilai yang diberi itu bukan nilai, tetapi sebenarnya adalah mempengaruhi emosi. So penting ke tidak pengurusan keuangan ni, dia sebenarnya mempengaruhi emosi. Nak isteri gembira, bagi allowance tinggi tiap-tiap bulan kan. Contohlah, Puan Intan jangan rakam pula yang ni kan, nanti dia hantar kat suami. Maksudnya bila kita
keuangan ni penting tak pentingnya sampai tahap kalau kita nak gembirakan seseorang memang duitlah punca dia. Tetapi kalau kita lihat numbers ya, nombor ini, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak menggembirakan kita. Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi duit secara direct, tetapi Allah bagi numbers. Numbers ya. Malam 1000 bulan. Perasan tak sebenarnya ini adalah psikologi keuangan. Sebab cuba kalau kita sebut malam Lailatul Qadar, malam apa? Malam diturunkan Al-Quran. Ada rasa tak? Adalah, tapi taklah rasa kalau sampai sebut malam 1000 bulan. Kita pun rasa macam wow, kena buat sesuatu ni sebab malam ni kan, nilai tu penting nilai tu Ustaz Apabila bercakap tentang pengurusan keuangan is about value ya. Fatin Zakiah dah cakap dekat bawah tu, nak isteri gembira. Paksa, tapi maksudnya keuangan itu penting tak pentingnya dia mempengaruhi nilai emosi, dia mempengaruhi bagaimana cara berfikir, dia mempengaruhi bagaimana cara kita menghadapi sesuatu ujian ya. Sebab itu kita dituntut untuk mempunyai satu simpanan lah, untuk mempunyai satu reserve. Tetapi dalam tuntutan itu kenapa kalau kita cakap kenapa nak kena ada simpanan dan sebagainya kan, sebab kita belajar daripada Nabi Yusuf AS tadi ialah apabila baginda sendiri dilantik menjadi Menteri Keuangan, menguruskan keuangan negara Mesir pada ketika itu, apa yang baginda buat ialah baginda bersiap sedia untuk 7 tahun yang pertama. Maknanya baginda kata ini adalah 7 tahun untuk kita menuai hasil. Tadi saya sempat sembang-sembang dengan Puan Intan sajalah, tanya dah berapa tahun dah buat tadika kan. Puan Intan kata dah 8 tahun. Maknanya Puan Intan dah lepas fasa yang pertama lah. Ini fasa yang kedua yang disebut oleh Nabi Yusuf. Fasa yang kedua disebut oleh Nabi Yusuf ialah fasa kemarau. 7 tahun yang kedua. Dia tidak sama ya dengan setiap orang, tetapi inilah asas dia sebagai satu basic foundation kepada pengurusan keuangan. Maknanya 7 tahun pertama apabila kita mengusahakan sesuatu perniagaan, kita kena pastikan kita mampu untuk meraih sebanyak mungkin kutipan dana untuk kita reserve, untuk kita simpan, untuk kita bertahan. Ya, sebab ini realiti pointan. Sahabat-sahabat saya ramai yang buka tadika, yang buka taska, ya, yang buka bisnes pendidikan dan sebagainya, even yang buka sekolah-sekolah madrasah tahfiz dan sebagainya. Ada yang dah WhatsApp saya kata kami mungkin lepas PKP ni tak mampu nak teruskan, terpaksa tutup. Bayangkan ya, keuangan tu betapa pentingnya sehingga apabila tiada punca keuangan terpaksa tutup sumber pendidikan. Jadi kita kehilangan banyak mutiara-mutiara dalam bidang pendidikan, khususnya kalau kita lihat pendidikan agama ya. Kita terpaksa berharapkan apa yang ada di mainstream sahaja ya, sedangkan kita tahu di dalam mainstream bukan tak bagus ya. Saya bukan mengkritik sistem mainstream, tetapi maksudnya dalam mainstream kita ada banyak kita punya core. Kita nak kena fokus. Kita perlu balance ya Ustaz. Balance ya. Dalam mainstream. Jadi kita kena ada satu lagi alternatif yang betul-betul memberi fokus kepada bidang itu. Kalau kita lihat, sebab saya di bahagian accounting, kita ada Malaysian Institute of Accountant yang mengumpulkan sekarang sekitar 40,000 accountant ya, yang berada di seluruh Malaysia. Ini pun tak cukup ya, yang ada 40,000 ni sebab ramai yang datang dah bertongkat pointan. Ya, maksudnya okeylah. Saya nombor pelapis. Nombor saya 24,000 lah. Daripada 40,000 tu saya dah tengah-tengah dah maksudnya dah 24,000. So nombor saya dah 24,000. Kalau kita lihat dekat sini, maknanya itu satu institusi accountancy yang mana mereka mengambil ruang untuk melanjutkan lagi, mendalami lagi bidang tersebut. Jadi dengan sumber dana dan keuangan. Jadi dalam bidang agama perlu juga wujud contohnya. Dalam bidang lain perlu juga wujud satu institusi begini. Tapi kalau kita tidak menguruskan keuangan, kita tidak ada sumber keuangan, bagaimana kita nak meneruskan? Ya, saya nak memetik yang kedua. Tadi bercakap pasal bekerja, saya nak bercakap tentang berniaga pula. Berniaga sebagai ibadah ya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim tentang pentingnya perniagaan ini
ya, dalam surah An-Nisa ayat 29. Saya bacakan terjemahan sahaja. Nanti sahabat-sahabat cari Quran, ya, tolong ambil ayat Quran tersebut, ya. Wahai orang-orang, ada dekat skrin kita, ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan ataupun gunakan harta-harta sesama kamu dengan jalan yang salah, ya, tipu dan sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu. Ya, dekat sini kalau kita lihat, ya, pointan, kalau kita memahami betul-betul, inilah pentingnya, ya, inilah pentingnya kita ni, sebab kita bercakap tentang apa? Kita bercakap tentang kita adalah pengusaha tadika. Pengusaha tadika, betul, kita bercakap tentang kita menyediakan perkhidmatan pendidikan. Tetapi sebenarnya jauh lebih penting daripada itu. Bukan sekadar kita menyediakan perkhidmatan pendidikan, tetapi kita sedang menjalankan suatu perniagaan. Kita bukan tadika kemas. Minta maaf, ni bukan saya nak merendahkan kemas, tidak. Maksudnya kemas, mereka menerima dana daripada kerajaan. Mereka menerima sumber bajet daripada kerajaan. Sebab itu mereka tidak perlu memikirkan tentang sumber keuangan yang masuk. Ya, begitu juga kita ada tadika perpaduan. Ya, bagus. Ini adalah inisiatif yang dijalankan oleh kerajaan. Bagus. Tetapi kita mengambil satu ruang lagi untuk menyediakan alternatif. Ya, untuk menyediakan alternatif. Kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat beginilah, sebab saya, sahabat-sahabat ni ramai yang uruskan tadika, ya. Saya ada juga sahabat-sahabat yang uruskan pasti, ya. Sahabat-sahabat yang uruskan pasti, mereka bergerak atas dasar wakaf, atas dasar infak. Ya, mereka tidak menggunakan sistem perniagaan. Tetapi dalam tempoh sekarang agak terjejas, ya, kerana semua orang pun memerlukan duit. Jadi orang pun tak berani, kan. Bukan semua orang memahami, menyelami. Ya, Ustaz. Nampaknya kita semua jelas, ya, bahawa betapa pentingnya kita berniaga ni adalah satu ibadah, Ustaz. Jadi alang-alang kita beribadah, maka kita uruslah bisnes atau ibadah kita ni dengan baik. Betul, Ustaz? Dia ada ciri-ciri dia lah untuk menjadi ibadah, tetapi secara umumnya, maknanya secara umumnya ayat Quran itu dah sebut pun. Kalau kita nak ambil duit, contohlah saya call Puan Intan hari ni, saya buat scammer, kan, satu link saya hantar kat Puan Intan, nak ambil duit, nak sedut duit dalam bank account. Itu salah. Tetapi kalau saya berniaga, saya menawarkan satu produk, mungkin Puan Intan jual dekat saya keropok lekor. Saya daripada Selayang ni, saya jual apa, ikan Selayang ke, saya boleh import ke, eksport ke sana. So kita bertukar atas rasa suka sama suka, di situlah menentukan harga. So sebenarnya bila suka sama suka ini sebenarnya bukan mesti RM. Kita boleh barter trade, ya, tetapi masih lagi dengan nilai. Barter moden lah kita sekarang, Ustaz. Kita boleh barter trade moden, tak ada masalah, sebab mungkin di sana perlu, di sini perlu, di sana perlu. Kita tengok, ya, apabila berlaku PKP ni, hikmahnya barter trade tu hidup balik apabila mereka yang berada di Cameron Highland yang mengeluarkan sayur, ya, mereka tukar dengan nelayan untuk ambil ikan. Sebab Cameron Highland mana ada ikan, mana ada laut dekat sana. Mereka tukar, okay, you ambil saya punya sayur, saya ambil you punya ikan, then mereka jual ikan dekat atas, mereka ekspor sayur dekat bawah. So sebenarnya apabila kita ada suka sama suka ini, itulah uniknya perniagaan ini sebenarnya. Dia adalah in terms of suka sama suka. Sebab hari ni kita banyak pengusaha-pengusaha tadika. Isu utama pengusaha tadika swasta ni, isu utama, minta maaf sahabat, minta maaf kena sebut, ya. Isu utama biasanya isu yuran. Kenapa yuran dekat sini tinggi yuran? Jangan. Sebab perniagaan adalah suka sama suka. Kalau parent datang dekat kita, dia suka bayar Puan Intan 200.5 sebulan, then terima. Tapi dia datang dekat sana, dia bayar 150 dan terima. Walaupun mungkin kontennya sama, tetapi kedua-duanya telah redha. So bila kedua-duanya telah redha, then di situlah satu benda yang halal untuk kita bertransaksi. Ya, selagi mana kita tidak jual benda-benda yang menyalahi lah, kan. Kita tak adalah ajar anak dia pakai sebagainya, kan. Puan Intan nak pergi pada soalan yang Ya, jadi sebab rasanya memang soalan kedua ni pun sebenarnya memang
sangat bertepatan ya Ustaz kerana saya yakin ramai rakan-rakan industri yang bersama dengan kita di sini dan mungkin juga yang di luar sana sangat hebat sebenarnya menguruskan bisnes tadika mereka. Namun mengapa ya Ustaz? Dalam keadaan genting dan kita semua diuji dengan cabaran pandemik yang serius dan tidak sedikit ini, ramai di antara kita yang buntu dengan pelbagai isu terutamanya yang melibatkan kewangan. Adakah majoritinya mempunyai kelemahan dalam sistem pengurusan kewangan sebelum ni? Jadi Ustaz, soalannya, bagaimana kita nak urus kewangan bisnes tadika ni Ustaz? Dan apakah elemen yang perlu diuruskan sebenarnya? Silakan Ustaz. Saya duk baca komen-komen ni sambil Puan Intan tanya soalan tu. Firdaus Azlan kata betul ayat 1000 dinar, yes. Disebut ayat 1000 dinar tu sebenarnya bukanlah kita dapat 1000 dinar, tetapi nak memberi semangat untuk baca. Nak memberi semangat untuk baca namanya ayat 1000 dinar. Jadi kita rasa semangat lah. Cuba kalau sebut ayat 1 dinar, kita pun rasa macam alah 1 dinar. 1000 ya Ustaz, nilai 1000, penting nilai tu. Kenapa saya suka perkataan 1000 ni? Sebenarnya apabila kita ni ada Cikgu Mizan join kita ya. Ahlan wa sahlan Cikgu Mizan ni. Selamat datang Cikgu Mizan. Minta maaf Cikgu ambil pot Cikgu hari ni, esok pot Cikgu kan. Okey, bila kita bercakap tentang nilai 1000, sebab kenapa saya suka ambil nilai 1000? Kerana mereka yang memberi infak kepada pendidikan, ganjarannya adalah 1000 kali ganda. Kalau kita nak banyak boleh. Yang terbaik memang kita yang terbaik memang kita macam orang kata dapatkan kita bagi keluarga kita, orang yang terdekat dan sebagainya, itu yang terbaik lah kan. Okey, baik. Kenapa kalau ni Firdaus Azlan kata PKP pada mata kaca para pengusaha tadika, hikmah atau musibah? Dia boleh jadi dua-dua lah Alhamdulillah kita mungkin selamat, tidak dijangkiti COVID, jadi kita tak adalah terima musibah tetapi mungkin boleh jadi musibah juga kalau kita buntu, bab kata Puan Intan tadi. Ya betul. Berbalik pada soalan nombor 2 tadi Ustaz buntu Ustaz. Duduk teman-teman macam mana apakah elemen yang perlu diurus Ustaz? Betul. Okey, sebelum saya masuk pada elemen yang perlu diurus tu, saya nak masuk sedikit 5 kesilapan peniaga yang biasa kita yalah, sebab kita dalam industri perniagaan ni tidak dapat elak kita bersembang-sembang biasanya yang pertama, kesilapan pertama yang biasa timbul ialah berniaga untuk kaya. Ini silap kita tidak boleh berniaga untuk kaya. Sudah dia kata, kenapa pula saya dengar sebelum ni kita kena jadi orang kaya Puan Intan? Sebenarnya kita bukan berniaga untuk kaya, tetapi kita berniaga untuk menjadi lebih kaya, untuk memberi zakat kita, untuk memberi sumbangan kita kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita bukan sekadar nak kaya seorang-seorang, itu makna dia. Bukan berniaga nak kaya seorang-seorang, tapi kita nak bagi ruang kebajikan untuk pekerja kita. Kita nak bagi sumbangan kepada ahli keluarga kita. Kita nak bagi zakat kepada orang susah dan miskin. Yang kedua, iklan yang tidak patuh syariah. Ini sahabat-sahabat boleh rujuklah. Dr. Zaharuddin selalu menyebut tentang perkara ini, iaitu ada kalangannya iklan yang tidak patuh syariah. Maknanya mungkin janji lain, bagi lain dan sebagainya. Ini kesilapan biasa. Saya bukan kata sahabat kat depan ni, ini kesilapan biasa. Seterusnya, membuang harga jualan. Sebab kita tengok, ya Allah, tak ramai orang lah kat sini nak beli, kita turunkan harga. Tidak kita seharusnya bukan membuang harga, tetapi melebarkan lagi strategi perniagaan kita, menambah lagi orang untuk datang dekat tempat kita. Okey, seterusnya yang keempat, biasanya pengurusan kewangan diabaikan. Bukan dia lupa Puan Intan, tapi dia macam dia terabai sikit sebab selalu kita duk fokus tentang marketing, kita fokus tentang sumber manusia, kita fokus tentang operasi SOP kita fokus tentang result kita, tetapi kita lupa untuk menguruskan keuangan kita. Dan terakhir, biasanya yang berlaku ini di luar lah saya harap tidak berlaku di kalangan sahabat yang berada di Pertim dan sebagainya. Ini saya ambil sebagai satu kesilapan biasa di kalangan peniaga-peniaga. Itu memburukkan peniaga Islam yang lain. Ini 5 kesilapan. Jadi dengan kita memahami, saya nak fokus satu saja. Saya tak nak cerita 5-5 tu. Sahabat carilah yang lain tu. Saya nak fokus tentang pengurusan keuangan yang diabaikan tu. Okey. Selalu sebab apa? Sebab kita rasa serabut nak urus. Kita rasa saya ni tak berkira.
Yang saya tak berkira, saya bayar je gaji kan. Saya belanja je. Makan, biarlah budak makan sedap sikit. Hari ni kita makan KFC, esok kita makan pizza, lusa kita makan Murah Domino. hati Ustaz. Jadi kita murah sangat. Bagus, bukan tak bagus. Dia adalah sikap yang baik, tetapi jangan melampau, ya. Maknanya jangan, dia tak boleh juga kurang, tapi tak boleh terlalu terlebih. Dekat sinilah elemen pengurusan keuangan. Kalau saya nak masuk kepada apa yang kita nak urus, perkara yang paling penting, ya, simple saja kalau dalam pengurusan tadika ni, dua saja elemen pengurusan yang kita nak kena urus tentang keuangan. Pertama ialah income kita, pendapatan kita yang masuk. Urus pendapatan kita, sebab kadang-kadang Puan Intan, biasa kita dah berniaga 5 tahun, 6 tahun, ya, mungkin dah masuk 10 tahun, ada yang 15 tahun, tetapi kadang-kadang pendapatan ni kurang dicakna sikit. Maknanya kurang cakna macam mana? Kalau saya tanya, berapa ya pendapatan sebulan, macam mana tu, yang bersih ke apa? Maknanya Agak-agak Ustaz nak jawab. macam tak jelas, ya. Kalau sepatutnya bila orang tanya berapa pendapatan sebulan, macam gaji lah. Gaji kan kita boleh cakap 5,000 sebulan, gaji 10,000 sebulan, kita boleh jawab dengan jelas, ya. Begitu juga pendapatan perniagaan. Ya, bila orang tanya berapa pendapatan? Saya sebulan tak banyak lah, ada 25,000 untuk total. 25,000. Jadi kita boleh baca 25,000 macam mana cara dia senyum, macam mana image dia, macam mana emosi dia, macam mana dia memberi, apa yang dia akan buat, siapa circle dia, semua ini dipengaruhi oleh data tu. Jadi tolong lepas ni record. Ya. Kalau boleh pembayaran yuran semua melalui account bank, transfer, no more cash, ya, no more cash. Punya sistem sekarang Ustaz. Online, ya, kita ada macam-macam platform online yang ada. So transfer, ya, mungkin ada beberapa yang agak konvensional yang suka nak bagi by hand, tak ada masalah. Kita sediakan hari, contohnya hari ini hari untuk bayar yuran, kita collect dan duit tu masukkan dalam account bank, ya, masuk dalam account bank. Sekurang-kurangnya kita boleh trace, kita boleh nilai pendapatan kita melalui account bank tersebut. Kita boleh tahu, bulan ni kemasukan saya ada dalam 25,000 sebab based on statement dekat Maybank. Sebab semua kita bank in kan. Walaupun kita tidak ada satu sistem yang mungkin untuk record dan sebagainya, cukup gunakan account bank sebagai accountant kita. Dah kan bank charge kan, nak keluar check charge, nak keluar duit pun kadang-kadang ada charge. Jadi gunakan account bank ini sebagai orang kata accountant kita yang kedua lah untuk rekodkan keuangan kita, ya. Okey, baik. Okey Ustaz. Semakin ramai sahabat-sahabat kita. Kita ada Hayati Gani, kita ada Najmiah Tajuddin, Cikgu Syamizan, kita ada Puan Zanita, Nur Hayari Jaafar, Norijan Fakuddin, Norisa, hai semua. Minta share ya. Share, semoga lebih ramai lagi yang dapat manfaat dengan perkongsian kita pada pagi ini, insyaAllah, ya. Jadi Ustaz, respon sikit komen Fatin Zakiah tadi, dia kata melebarkan lagi sayap. Tu macam buntu tu kan. Macam mana nak buat tu kan. Dia macam ni. Maksud melebarkan sayap tu bukan kata buka bisnes lain, tidak. Bukan kata buka bisnes lain, tetapi tambah strategi untuk tambah orang datang dekat tempat kita. Contohnya mungkin tadika kita tu mungkin berada di taman perumahan ke sebagainya. Okey, adakah kita pasti semua orang dalam perumahan tu tahu tentang servis kita? Ya, tak salah Fatin, ya. Ini orang kata ekstrim lah ni. Ekstrim maknanya strategi yang paling ekstrim lah saya bagi ni. Memang kira kalau nak buat ni memang tahap boleh join jemaah Seri Petaling ni. Maksudnya kita pergi ketuk rumah ke rumah, bagi salam, Assalamualaikum, ya. Kami tadika ujung sana kan, kami nak perkenalkan kami ada servis ni, kami juga ada program ni. Nanti baca-baca, ya. Bukan suruh daftar, tidak, tetapi memberi informasi. Adakah awareness, information, adakah kewujudan kita tu dikenali oleh orang yang memerlukan servis kita. Ya. Kalau perlu mungkin lepas ni buat Roblox ke kat depan dekat depan sekolah, bagi flyers ke. Maksudnya cuba fikirkan, maksud saya melebarkan sayap tadi ialah more on awareness, positioning kan diri kita di kawasan tu. Bukan kita
Jangan pula tambah pula lepas ni depan tadika jual kopok lekor, jual rempeyek bulan raya ni boleh lah kan, ambil peluang. Tapi janganlah sampai terpaksa buat bisnes lain pula ya. Tapi maksudnya go deeper. Sebelum ni mungkin kita dah ada dah platform kita. Sekarang ni kita mendalam lagi. Kita orang kata kalau telaga ni sebelum ni mungkin 20 kaki, sekarang ni kita 40 kaki pula. Sebab minyak 20 kaki tu dah kering dah, kita sedut dah 7 tahun dah kita sedut. So nak kena dalam Ya, sikit. betul Ustaz. Okey, saya rasa kita boleh fokus kepada persoalan ketiga ya Ustaz. Sebelum tu Ustaz, saya suka untuk berkongsi input. Saya suka dengan soalan ketiga ni Ustaz. Memandangkan Ustaz adalah ketua pembangunan bisnes dan jenama kumpulan Al-Baghdadi, maka saya menyimpulkan Ustaz pastinya insan yang paling berusaha keras menaikkan jenama Al-Baghdadi selama ni. Menyentuh isu jenama ni, perlu ke tadika baru atau yang kurang berjenama ni mengurus kewangan Ustaz? Memandangkan saya kongsi sedikit pengalaman, syarikat saya juga memberi perkhidmatan nasihat dan latihan kepada industri, dan saya sendiri berpeluang mengenali ramai juga rakan-rakan industri di seluruh Malaysia, dan ramai di antara mereka yang menjalankan bisnes tadika ni kerana passion yang tinggi dan minat serta sayang pada anak-anak, dan juga menyifatkan bisnes tadika ni berbentuk amal jariah. Biar untung cuma sikit seperti Ustaz ulas tadi, ada yang langsung tak untung, malah rugi pula. Tiap-tiap bulan keluar duit poket sendiri, atau mungkin untung ada pasangan yang murah hati dan makan duit untuk bayar gaji para pendidik. Jadi Ustaz, ada di antara mereka yang mempunyai mentaliti begini. Maklumlah, saya ni tadika biasa-biasa je, tak ramai pun muridnya, dan nama pun tidak gah serta tidaklah dikenali. Kutip yuran pun tak banyak mana. Apa yang nak diurus sebenarnya Ustaz? Jadi itulah soalan untuk Ustaz jawab. Silakan Ustaz. Dia punya soalan tu memang mencambah minda saya. Macam Arif Minda punya komen ni, no more cash to pay yuran. Maksudnya kita perkenalkan lah. Dia begini, sebenarnya dari sudut jenama Al-Baghdadi tu bukan kerja saya seorang lah. Sebenarnya ini adalah usaha sama-sama ya. Ramai sebenarnya yang terlibat di kalangan pengusaha, di kalangan ibu bapa, di kalangan guru dan sebagainya. Ramai sangat yang terlibat untuk bersama membangunkan jenama. Bukan usaha saya seorang. Tetapi kita bersama. Sekurang-kurangnya ada satu titik lah. Jadi hari ni tu sebab tu saya apabila Pertim memanggil untuk berkongsi tu, saya fikir satu benda je. Sekurang-kurangnya kita bincang selama 1 jam ni, kalau sahabat dapat satu perkara pun, satu perkara macam contoh Cik Arif Minda ni mungkin dapat, okey lepas ni bayar yuran online. Dapat satu perkara ni pun bagi saya dah syukur dah. Sebab kita nak kongsi Tetapi dalam konteks bisnes, apabila kita bercakap tentang hobi tadi tu, kita kena asingkan antara minat, passionate dan juga itu bagus. Itu adalah satu sifat yang bagus. Tetapi sifat itu kena asingkan begini. Maksudnya Fidaw Azlan ketuk pintu rumah ke rumah, kenalkan dekat strategi ekstrim tapi berkesan, siapa boleh buat macam ni boleh join. Saya bagi contoh yang paling ekstrim lah. Maknanya kena fikirkan benda yang mungkin bawah tu lagi kan, FB ke sebagainya. Okey, tak apa, yang tu boleh bincang nanti Kita nak bercakap dulu. Dekat sini bila kita bercakap tentang kita buat bisnes kerana minat, saya sangat salut lah dengan sahabat yang berada dalam Pertim khususnya yang tadika sendiri-sendiri ni Puan Intan, yang bukannya di bawah jenama, bukannya kira macam profit oriented tapi dia macam ni, kena beringat begini. Dia ada dua. Satu ialah kita punya azam ataupun kita punya orang kata kita punya semangat, komitmen. Itu satu perkara. Perkara yang kedua, kita bercakap tentang hobi tadi tu. Maknanya saya buka tadika ni sebab saya suka dengan budak, sebab saya nak luangkan masa. Yang ni betul, tetapi ini kena dipandu dengan satu minda bisnes. Kerana apa? Kita kena ingat begini. Sebelum ni hobi, Puan Intan hobi apa? Minat apa sebelum ni? Buat kek ke? Banyak sangat. Bagi satu. Yang biasa, yang sukalah. Saya suka membaca Ustaz. Membaca, okey. Puan Intan suka membaca. Jadi, bila suka membaca, kenapa Puan Intan boleh buat hobi membaca tersebut? Sebab Puan Intan ada pendapatan lain. Maksudnya buat bisnes tadika dan laksanakan hobi. Jadi, kita jangan pula letak hobi kita dalam bisnes kita sebab nanti dia menjerat sebab kita tidak ada pendapatan lain.
Itu benda yang kena asing dulu, ya. Bagus minat. Saya kata saya selut betul dengan pengusaha-pengusaha yang tadika sendiri-sendiri. Yang ya Allah, kadang saya kata Struggle ya. sebab kita walaupun saya terlibat dengan Al-Baghdadi, saya terlibat bersama membangunkan jenama Al-Baghdadi, tetapi kita tengok juga sahabat-sahabat kita dalam bidang lain yang sebab pertim antara sahabat-sahabat kita yang awal yang bersama, jadi bila kita tengok ya Allah macam mana dia punya passionate dia punya memang tinggi, tapi orang pergi dekat situ kadang-kadang macam tadilah poin cakap 15 orang 20 orang, income pun tak banyak mana, so kadang-kadang terpaksa top up, rugi lagi. Sebab tu dekat sini apa yang sahabat kena buat sekarang ni macam ni, bukan isu kita tidak sayang kepada hobi kita, bukan isu kita tidak kesian dekat anak-anak yang tidak menerima sistem pendidikan, tetapi pertama sekali kita kena kesian dekat diri kita dulu. Kena kesian kat diri kita dulu. Kalau tiap-tiap bulan, ini saya ambil contoh lah, kalau tiap-tiap bulan kita kena top up RM500 untuk bisnes kita, setahun kita kena top up RM6,000 for instance. Kalau kita dah berada dalam bisnes selama 10 tahun, sudah 60,000 kita top up. Ya, bukan tak bagus, tetapi macam saya cakap tadi, duit mempengaruhi emosi. Akhirnya dia rasa dia burn out, dia penat. Ya, dia penat sebab dia kata buat bisnes tak untung. Tengok tu Al-Baghdadi kat sebelah baru buka setahun dah 10,000 dah untung. Contoh, maksudnya dekat situ dah pula jadi nampak seolah orang buka bisnes pendidikan ni macam nak cari keuntungan. Tidak ya, bukan. Kita kena betulkan mindset kita. Kita nak lebihan tadi bukan kita nak enjoy, tidak. Tetapi kita nak lebihan, contohnya dapat lebihan 5,000, 10,000 ataupun berapalah, dapat at least sebahagian lebihan itu untuk kita meneruskan, meningkatkan diri, meningkatkan ilmu kita, meningkatkan approach yang kita nak masukkan dalam tadika kita, meningkatkan lagi servis yang kita boleh bagi. Kalau sebelum ni air kena masak dulu, kan? Sekarang ni air mungkin dah tekan saja kowe, sebab apa, dah ada duit lebih. Boleh bayar. Betul. Jadi Ustaz, apakah sebenarnya yang perlu kita ambil kembali pasca COVID-19 ni Ustaz? Baik, pertamanya kita kena beginilah. Pertama, sebelum saya masuk, saya ada 7 langkah ni sebenarnya, Puan Intan. 7 ni dalam masa saya rasa tak sempat saya nak share semua. Tapi saya share sebahagian lah ya, supaya sahabat at least dapat something dan boleh apply terus. Itu yang lebih bermanfaat ya. Okey, dia ada 7 langkah dekat sini yang kita boleh buat untuk kita. Pertama, saya ambil akronim finance ya. Sebab biasanya orang cakap pasal account ni, pengurusan keuangan ni, orang cakap account. Tak, sebenarnya yang lebih besar ialah finance. Account tu part of pengurusan keuangan. Kena cakap part of. Tetapi yang lebih besar ialah finance. Jadi saya ambil akronim finance. Kalau sahabat yang boleh type dekat komen tu, macam Firdaus Azlan ni rajin type ni. Wanita hobinya shopping online. Tengok juga wanita mana, ada wanita dia tak suka pun shopping online. Saya backup. Maksudnya apa yang disebut, contoh Fatin Zakiah kata kena dipandu dengan minda bisnes. Yes. Jadi sebelum kita nak urus keuangan, 7 langkah ini. Yang pertama ialah kita kena ada financial belief. F yang pertama, finance. Jadi kan F yang pertama ialah financial belief. Kita kena ada satu kepercayaan. Maksudnya kita kena ada satu sistem kepercayaan. Sebagaimana kita orang Islam, kenapa kita orang Islam boleh bertahan dekat mana-mana? Puan Intan dekat Kemaman boleh pakai tudung cantik macam tu. Pergi Australia pun pakai tudung macam ni juga. Pergi New Zealand pun pakai tudung macam ni juga. Kenapa? Ada orang suruh ke? Ada orang rawatan ke? Ada orang pukul ke? Tak ada. Sebab kita ada satu kepercayaan. Yes, kita ada satu belief. Kita ada satu, kalau dalam Islam ni sebut ketauhidan, tapi takkan nak sebut tauhid kewangan pula kan, kena gam saya kan. Kita ada satu sistem kepercayaan, financial belief yang pertama, F yang pertama ya. Boleh tengok 7 laku. Laku tu sebenarnya langkah urus keuangan untung. Laku langkah urus keuangan untung. Finance saya buat dekat sini. Ini adalah berdasarkan 15 tahun saya dalam bidang finance ni. Memang inilah yang saya amalkan dan inilah yang saya kongsikan ya. Jadi yang pertama kena ada satu kepercayaan dulu bahawasanya penting aku urus kewangan ni. Tak kira berapa masuk. Tak kira lah yuran kita 5,000 ke yang kita collect sebulan, 10,000 ke sebulan, 15,000 ke sebulan, mahupun 50,000, mahupun 100,000. Kena ada satu kepercayaan bahawasanya
penting untuk aku rekodkan kewangan ini. Itu pertama, financial belief, ya. Dan tentunya sistem kepercayaan kita adalah sistem kepercayaan kewangan Islam. Jadi kita pilihlah, tak kisahlah apa saja sektor kewangan Islam yang kita nak pilih, apa saja bentuk pembiayaan Islam yang kita nak pilih. Yang kedua, bila kita dah ada satu kepercayaan yang baik dalam bidang finance ni, yang kedua ialah kita kena urus income and investment. Ini dua perkara. Sebab itu saya bercakap tadi tentang lebihan. Kalau kita perasan kan, macam saya cakap, kenapa kena ada lebihan? Kita tak boleh top up tiap-tiap bulan. Tak boleh. Kalau kita top up tiap-tiap bulan ni, tak sihat namanya. Kita kena ada lebihan. Lebihan pendapatan, satu, urus pendapatan. Urus betul-betul. Tak kisahlah yuran kita RM50 ke, tapi tak ada dah kot yuran RM50. Saya rasa paling rendah pun yang ada dalam market ni RM100, paling rendah. Saya tak jumpa lagi yang rendah daripada 100 kalau tadika, biasanya 100, 150, 200, 250. Ini normal. 250 ini adalah capaian majoriti. Yang bawah 100 tadi, minta maaf sahabat, kalau yang bawah 100 tadi bukan tadika swasta, bukan yang diuruskan oleh individu-individu, dia diuruskan oleh organisasi. Kalau yang bawah 100 biasanya contoh kemas, contoh tadika perpaduan. Tetapi kalau diuruskan oleh organisasi perniagaan, biasanya 100 dan ke atas, 100, 150, 200, 250. 250 ini cover lebih kurang 70% pelajar-pelajar yang ada di kalangan tadika yang ada di luar, dan 300 ke atas ini cover lebih kurang 30% anak-anak tadika yang ada di luar. Jadi kita kena urus betul-betul pendapatan kita. Pointannya tak kisahlah, dan sahabat-sahabat semua, tak kisahlah income kita ni RM10,000 ke, RM5,000 ke, RM20,000 ke, urus betul-betul income kita. Make sure kita track siapa yang bayar yuran, siapa yang tak bayar yuran. Jangan macam ni pointan. Kadang-kadang saya tengok sahabat saya dekat yang urus tadika, kadang-kadang dia ada rasa kesian dekat budak tu. Mak dia tak bayar yuran 3 bulan pun, dia terima lagi budak tu. Bukan kata kita kejam kalau tak terima tu. Kita kesian dekat budak tu, tetapi kita kena kesian dekat diri kita dulu. Sebab kita nak bayar gaji pekerja, kita nak bayar sewa, kita nak bayar utility, elektrik, air dan sebagainya. Jadi income kita tolong track dengan betul. Maksudnya jangan benarkan tunggakan yuran melebihi 2 bulan. Jangan benarkan. Sebab bila 3 bulan tak mampu dah. Betul saya cakap. Sebab biasanya orang hantar anak ke tadika ni, dia dah berkira-kira dah perbelanjaan bulanan dia. Dia memang boleh bayar. Kalau tunggak 2 bulan, maknanya dia terpaksa cover 2 tahun. Kalau tunggak 3 bulan, wow, ini mencabar. Kemungkinan bulan ke-4, bulan ke-5, bulan ke-6 dia akan ada tunggakan. So lepas ni income tolong urus dengan betul. Pertama. Dan pastikan ada lebihan. Yang kedua, duit lebihan tadi nak buat apa? Itu I tu ada 2. Satu income, satu investment. Tolong buat pelaburan. Pelaburan yang disebut dekat sini bukan pelaburan saham kita nak pergi main kat bursa tu. Itu kalau ada keupayaan, yes. Kalau ada keupayaan, yes. Kita boleh melabur dekat bursa dan sebagainya kalau kita ada dana, ada knowledge dan sebagainya. Jangan sembrono investment ni. Nanti seronok sangat ustaz kata kena invest ni. Habis semua orang WhatsApp untuk investment semua kita join. Dalam kita lingkup dan melingkup. Jangan. Investment ni ada banyak. Pertama, investment yang paling low risk, low return ialah apa? Kita punya saving account. Kita simpan duit tiap-tiap bulan tu dekat account bank, saving account, itu sebenarnya adalah investment. Sebab biasanya menggunakan pendekatan pelaburan. Mereka bukan simpan duit saja-saja. Mereka simpan tu dengan adanya keuntungan untuk kita. Mana investment, tapi dia low return lah. So kita boleh pilih nak invest dekat mana, tabung haji ke, contoh nak simpan. Tapi dia kata sudah dividen turun pula. Ialah low risk, low return. Dia tak ada risiko, duit tak hilang, tetapi returnnya kurang. Kita boleh pilih lagi, mungkin unit trust, unit amanah dan sebagainya. So kalau kita boleh, katalah lebihan kita hanya ada 500 je, dah tolak gaji, gedebak semua ni, ada 500 je sebulan. Yang penting owner kena ambil gaji, jangan owner tak ambil gaji, pointan. Semangat juga. Hobi juga, jangan tak ambil gaji. So, dah tolak semua ni, adalah lebih 500 sebulan. Lebih 500 sebulan ni, parkinglah dekat mana-mana pun. Contohnya katalah tabung haji yang paling mudah. Katalah kita tak tahu sangat dah investment lain, yang tahu tabung haji je. Transfer dekat tabung haji. Kalau 500 sebulan, setahun ada 6,000.
Kalau 10 tahun dah ada 60,000 pergi haji balik hari. Ini baru nama pergi haji balik hari sebab dah 10 tahun dah menyimpan. Ya. Tapi investment kita tu sekurang-kurangnya sebab kita sebagai usahawan, kita tidak ada pencen. Betul? Kita tidak ada pencen. Kita ni harap pencen kubur je. Mana dah ajar anak orang boleh baca Quran, boleh belajar jadi cerdik pandai semua, pencen kubur insya-Allah. Yang niat betul-betul itu kita dapat. Tapi kita nak simpan juga investment itu untuk mungkin kita ada skim pencen kita sebagai seorang owner. So penting ada investment ya. Kalau nak bercakap investment ni besar lah. Kalau yang ada lebihan lagi besar, dapat lebihan 5,000 sebulan tu saya boleh channelkan pelbagai. Boleh diversify pula dan sebagainya ya. Itu baru 2 pointan. Betul. Tapi nampaknya masa sangat mencemburu kita Ustaz ya. Sebenarnya kita sudah hampir ke penghujung program, tapi sebelum tu mungkin Ustaz boleh berikan beberapa langkah yang perlu dibuat kembali pasca COVID-19 Ustaz. Baik, untuk langkah finance ni sahabat kalau nak tahu lebih mungkin nanti saya bincang dengan Puan Siti ke, kita buat sesi khas sebagainya. Half day ke kan, kita buat 3 jam punya session melalui FB Live kemudian lah nanti ya. Itu mungkin kita buat kemudian untuk sahabat uruskan sebab itu baru 2 saja. 2 tu pun rasanya dah berasap dah kepala kita ni. Telinga dah keluar asap dah kan. Nak urus ni ya Allah banyak benda ya. Dan apa yang saya mungkin nak cadangkanlah 3 langkah yang mungkin saya nak memberi cadangan kepada sahabat langkah ni sahabat timbang lah ya sebab sahabat lebih tahu bagaimana kedudukan semasa bisnes sahabat-sahabat ya. Apa yang berlaku sahabat lebih tahu ya. Nak lingkup ke melingkup ke boleh bangun ke apa semua kita je yang tahu ni. Ni dekat dalam ni berderau ni kan. Macam-macam ni ya Allah kan. Nasib baik puasa je, kalau tak puasa ni macam-macam dah kan. Jadi yang pertama langkah yang saya nak cadangkan selepas COVID ni, wujudkan satu dana pelaburan kita. Wujudkan satu dana pelaburan kita yang berbentuk simpanan jangka panjang. Lepas pasca COVID lah. Jangan cerita sekarang ya. Sekarang ya Allah mana nak cari duit apa semua. Jangan cerita dulu. Sekarang ni kalau boleh come back dulu. Come back dulu. Yakinlah apabila PKP ni diangkat, apabila kita dah selesai dah isu COVID sebagainya ni, mak ayah dah bekerja macam biasa. Saya tadi pergi KL, pergi Daya Bumi kan, tengok jalan dah macam rasa macam tak ada PKP dah. Ya, bila mak ayah dah macam dah raya kedua dah. Orang dah sibuk sangat dan sebagainya. So, kalau kita tengok ya maknanya bila mak ayah kembali bekerja, sektor utama yang akan kembali pulih adalah sektor pendidikan. Mungkin ada ibu bapa yang risau. Ya, mungkin ada. Tetapi saya jangka antara 10 ke 30% sahaja. Mungkin ada. Maknanya kalau kita ada 100 student, mungkin ada 10 orang yang tak dapat datang. Ya, sebab risau dan sebagainya. Mak pula dah kena buang. Contoh, astagfirullahalazim, doakan tak baik kan. Bila mak dah kena berhenti kerja, mak ada masa, mak pula jaga anak. Kita tak boleh elak benda ni sebab benda ni berlaku. Tapi yang pertama, wujudkan dana pelaburan kita insya-Allah. Berapa peratus nak simpan? Saya cadang paling kurang pun 5% sebulan daripada apa yang kita collect. Kalau contoh kita collect sebulan RM10,500, simpanlah untuk kita jangka masa panjang ya. Banyak contoh-contoh simpanan yang boleh buat. Yang kedua, selepas ni siapa saja staff kita yang masuk ni lepas ni ya pasca COVID apa saja staff kita yang masuk, tolong kita carum kepada caruman-caruman berkanun seperti KWSP, Perkeso, SIP dan sebagainya. Kerana apa? Kerana perkara ni sebenarnya bila berlaku wabak begini, kerajaan ada memberikan satu ruang untuk membantu. At least ya, kalau kita terpaksa cutikan staff kita, mereka boleh dapat RM600 sebulan plus mungkin ada simpanan KWSP, boleh dapat lagi extra 500, ada 1,100 ya. Tapi jangan pula mereka nak cuti sampai 6 bulan pula lepas ni ya. Okay. Tak nak masuk tadika sebab ada gaji 1,100, tak payah jaga budak ya. Dan yang ketiga, kita jadikan tadika kita sumber pendapatan pasif dan ladang pahala. Kenapa saya cakap sumber pendapatan pasif? Maksudnya beginilah. Jadikan tadika kita tadi macam kita buat hobi saja. Maknanya kita tidak terjejas dengan apa yang berlaku di tadika kita. Kalau tadika kita terpaksa tutup, kita sustain macam biasa. Maknanya kita cuba. Lepas pada pasca PKP ni, kita come back untuk make sure tadika kita boleh flow
apa pun berlaku, tadika kita akan flow dan kita tidak terjejas. Kita boleh goreng keropok lekor, makan keropok lekor, kita tunggu saja PKP habis untuk kita terus bersedia membuka tadika. Okey, alhamdulillah ya. Buat bicara kita pagi ni telah sampai ke penghujungnya dan suka untuk saya kongsi kesimpulan dari hasil buat bicara ini. Kita semua diuji sebegini harus bangkit, saya kata tadi bangkit semangat dan menghadapi setiap risiko dengan tenang dan matang. Selalu ingat buat bicara pagi semalam bersama dengan Puan Hajah Rosita Kamil dan Prof. Hamdan bertajuk bangkit selepas ujian. Jadi dalam konteks yang kita buatkan hari ini iaitu isu pengurusan kewangan, kita seharusnya mula mengurus tanpa nanti. Kemas kini sistem pengurusan kewangan kita yang sedia ada. Semak kembali perbelanjaan yang tidak perlu, rangka kembali pengurusan kewangan yang betul dan lebih mantap, wujudkan atau kemaskan SOP pengurusan kewangan. Seperti Ustaz katakan tadi penetapan gaji majikan agar kita tidak merompak duit bisnes kita sendiri Ustaz. Dan InsyaAllah. Okey, Puan Intan. Jadi kita dah sampai ke hujung acara kita. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Sahabat-sahabat. Kita berjumpa lagi insyaAllah. Okey. Okey Puan Intan, kita jumpa lagi. Okey, boleh. Boleh, kita jumpa lagi insyaAllah di masa akan datang. InsyaAllah. Puan Intan ada soalan tambahan ke untuk saya? Ada. Saya ingin wawarkan besok kita ada program bersama dengan Cikgu Syamizan persediaan PDP Tadika sebelum PKP berakhir. Jadi sama-sama rakan-rakan di luar sana kita bersama-sama dengan Cikgu Syamizan besok insyaAllah di Pertempo. Jadi ada apa-apa lagi kata-kata terakhir dari Ustaz? Terus bangkit, urus kewangan anda dan ceria-ceria kan sebab nak urus duit ni memang stres. Sebab tu dekat dahi saya ni ada 3 line dekat sini, memang daripada lahir lagi dah ada line ni. Kerana memang urus duit ni kadang-kadang sangat memberikan kita satu tekanan, tetapi inilah ujiannya sehingga kita berjaya akhirnya dalam menguruskan bisnes kita. Wallahualam. Terima kasih Puan Intan. Okey. Terima kasih rakan-rakan. Terima kasih kepada Ustaz Farhan dan juga Pertim. Jadi akhir kata dari saya, semoga kita bersua lagi dalam masa insyaAllah. Sesungguhnya yang terbaik itu milik Allah Ta'ala dan yang buruk itu pastinya datang dari diri saya sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.